Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linnabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dalam bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Hurairah, ta'allamul fara'idha wa 'allimuha fa innahu nisful 'ilmi wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Telah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ta'allamul fara'idha wa 'allimuha. Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah ia kepada orang lain. Fa innahu nisfu 'ilmi wa huwa yunsa. Sesungguhnya ilmu faraid ini adalah setengah daripada ilmu dan ia adalah ilmu yang akan dilupakan. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Dan ia merupakan suatu ilmu yang mula-mula akan dicabut daripada umatku. Hadis riwayat Ibnu Bajjah dan juga Darul Qutni. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada malam ini termasuk dalam tuntutan dan perintah Nabi SAW untuk kita sama-sama mempelajari ilmu faraid. Dan bila kita dah tahu, walaupun sedikit, cuba untuk kita ajarkan kepada orang lain, terutamanya kepada ahli keluarga kita yang terdekat dengan kita, yang terlibat dengan kita dalam pembahagian harta pusaka. Tujuan untuk apa? Tujuan untuk tatbiq, iaitu mempraktikkan apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, apa yang disabdakan Nabi SAW dalam urusan pembahagian pusaka, supaya kita tidak sesat, supaya kita tidak jauh, tidak pergi, tidak orang kata apa, jauh daripada perintah Allah, daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah malam ini kita akan sambung masih lagi dalam bab sumber hukum faraid. Yang lepas kita dah sentuh tentang ayat Al-Quran, ayat yang menerangkan tentang secara umum. Kemudian ada ayat Al-Quran kategori kedua menceritakan tentang khusus berkaitan tentang anak lelaki, anak perempuan. Yang mana lelaki ini pembahagiannya dua kali ganda daripada perempuan. Lizakari mislu hazil unsayain. Kemudian kita dah masuk dalam ayat berkaitan tentang suami. Muka surat 32. Ayat yang ke-12 surah An-Nisa. Walakum nisfu ma taraka azwajukum ilal akhir. Ayat berkenaan tentang suami dapat berapa, isteri dapat berapa, keadaannya bagaimana, adakah ada anak atau tiada. Yang ini juga kita dah sentuh pada perjumpaan yang lepas.
Dan berkenaan dengan kalalah, yang lepas kita dah sentuh tentang kalalah. Cuma kalalah ini ada dua kategori. Satu kategori kalalah khusus untuk saudara seibu, sama ada seibu lelaki atau perempuan. Yang ini tak ada pembahagian. Lizzakari mislu hazil unsayain. Kalau misal kata ada seorang lelaki, seorang perempuan, dua-dua saudara seibu, mereka dapat bahagi sama rata. Yang ini khusus berkenaan dengan ayat yang ke-12 ini bagi saudara seibu. Kalalah. Kalalah ni maknanya apa? Yang mati tak ada anak, maka yang ada adik-beradik. Adik-beradik ini khusus bagi yang seibu, maka pembahagiannya sama rata. Malam ini kita akan masuk berkenaan dengan kalalah. Tetapi kalalah iaitu pembahagian kepada saudara seibu, sebapa dan sebapa. Yang lepas saudara seibu sama rata, lelaki perempuan sama, tak ada nisbah dua lelaki satu perempuan. Malam ini kita akan masuk berkenaan dengan kalalah bagi saudara seibu sebapa dan juga saudara sebapa. Muka surat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah inimru'un halaka laysa lahu walahu waladun walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha illam yakul laha walad fa in kanat tasnataini falahuma sulusani mimma tarak wa in kanu ikhwatun rijalan wa nisaan falizzakari mithlu hazzil unsayain yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Yang bermaksud mereka meminta fatwa kepadamu, yakni tentang kalalah. Sahabat orang umat ketika itu bertanya fatwa kepada Nabi SAW tentang kalalah. Yang lepas kalalah juga, tetapi saudara seibu. Yang ini kalalah ini merujuk kepada saudara seibu sebapa dan juga saudara sebapa. Maknanya sama mak, sama ayah, adik-beradik kita. Seibu sebapa. Satu lagi sebapa, sama bapa lain mak. Masing-masing duda dengan janda, bawa anak. Jadi dekat situ ada saudara seibu sebapa, adanya saudara seibu, adanya saudara sebapa. Yang ini saudara seibu sebapa dan sebapa. Yang lepas saudara seibu. Katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, iaitu jika seorang meninggal dunia dan dia tidak mempunyai anak. Syaratnya kena yang meninggal ini tak ada anak. Kalau ada anak, maka kalalah saudara, sama ada saudara seibu sebapa, saudara sebapa, saudara seibu, semuanya akan mahjub, yakni terhalang disebabkan adanya anak. Bila kalalah ini dapat? Ketika si mati tak ada anak, barulah dapat dekat adik-beradik si mati. Ini yang biasa kita dengar dulu-dulu. Takut kalau tak ada anak. Bukan takut apa? Risau hartanya pergi dekat adik-beradik. Risau kalau tak ada anak lelaki. Ada anak perempuan. Yang pertama perempuan, kedua perempuan, usaha lagi nak dapatkan yang lelaki. Supaya apa? Supaya hartanya keseluruhan dapat dekat anaknya. Ini yang biasa kita dengar dulu-dulu, sampai sekarang pun ada lagi. Dan inilah hukum Allah Subhanahu wa taala. Misal katalah berlaku juga kita tak ada anak lelaki ataupun tak ada anak. Inilah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wajib untuk kita mengikut perintah Allah, berikan kepada yang berhak mengikut ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang meninggal dunia dan dia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan. Saudara perempuan di sini merujuk kepada saudara perempuan seibu sebapa atau sebapa. Sama kategorinya. Maka bagi saudaranya yang perempuan itu 1/2 daripada harta yang ditinggalkan. Kalau misal kata dia meninggal dunia, cuma ada saudara perempuan seorang saja, sama ada kakak dia ataupun adik perempuannya seorang saja yang masih hidup. Yang meninggal dunia tak dikira. Yang masih hidup ada seorang, maka seorang ini akan mendapat 1/2. Sama keadaan dengan anak perempuan.
Kalau misal kata seorang meninggal dunia, ada anak perempuan seorang sahaja, maka anak perempuan tadi akan mendapat 1/2 daripada harta si mati. Maka bagi saudaranya yang perempuan itu 1/2 daripada harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang lelaki seibu sebapa atau sebapa mewarisi keseluruhan harta saudara perempuannya. Kalau misal kata ada lelaki sahaja, perempuan tak ada. Yang tadi kalau ada perempuan sahaja seorang, ini kalau ada lelaki sahaja seorang, perempuan tak ada, adik-beradik seibu sebapa ataupun sebapa, maka yang lelaki ini akan mewarisi seluruh harta si mati tadi. Ini kalau misal kata tak ada salah seorang, sama ada lelaki atau perempuan, saudara seibu sebapa ataupun sebapa, seorang. Lelaki seorang, perempuan seorang. Perempuan dapat 1/2, lelaki dapat mewarisi kullu asabah, keseluruhan harta si mati. Jika dia tidak mempunyai anak, itu syaratnya. Kalau ada anak, adik-beradik tak boleh ambil. Itu bukan haknya lagi. Berlaku sekarang, berlaku masih lagi. Sian, si balu arwah, isteri arwah, anak-anak masih kecil, hartanya diambil oleh adik-beradik arwah suaminya. Berlaku tak? Berlaku. Pernah berlaku di hadapan saya, orang tu menceritakan, dan bila ditanya, ya, diambil hartanya kerana alasan anak arwah ini masih kecil. Itu bukan soalnya. Anak kecil siapa yang akan memegang? Ibunya. Sebagai pemegang hartanya, anak kecil ini masih lagi belum berhak untuk diberikan hartanya, tetapi haknya tetap ada yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lepas ayatnya lizakari mislu hazil unsayan, bagi lelaki anak-anak 2 bahagian daripada anak perempuan 1 bahagian. Tetapi jika saudara perempuan itu berjumlah 2 orang, ada adik-beradik perempuan 2 orang sahaja ataupun lebih, yang penting semuanya perempuan, maka bagi keduanya 2/3 daripada harta yang ditinggalkan. Sama juga keadaan anak perempuan. Kalau ada 2 orang atau lebih, maka anak perempuan tadi akan mendapat 2/3 daripada harta arwah ayahnya atau ibunya. Selebihnya baru kepada asabah, lelaki yang paling hampir. Dan jika mereka, yakni ahli waris itu terdiri daripada saudara lelaki dan perempuan, ada adik-beradik lelaki, ada adik-beradik perempuan. Tadi keadaan yang mula-mula adik-beradik perempuan seorang sahaja, dapat 1/2. Yang kedua keadaannya adik-beradik lelaki seorang sahaja, dia dapat semua. Yang ketiga, dua-dua tadi dengan syarat tak ada anak. Kalau ada anak tak dapat. Yang ketiga tadi 2 orang adik-beradik perempuan atau lebih, maka dapat 2/3. Dan yang seterusnya, ada lelaki dan ada perempuan di kalangan adik-beradik seibu sebapa atau sebapa, maka bahagian seorang saudara lelaki sebanyak bahagian 2 orang saudara perempuan. Lizakari mislu hazil unsayan. Maknanya kalau ada RM3,000, 2 orang, seorang lelaki, seorang perempuan, yang lelaki 2,000, yang perempuan 1,000. Itu maksud bahagian lelaki 2 bahagian daripada bahagian perempuan. Satu-satu senanglah kira ustaz. Kalau ramai macam mana? Contoh, ada 4 lelaki, 3 perempuan. Macam mana nak kira? Yang lelaki kali dengan 2. 4 kali 2, 8. Tambah yang perempuan 3 tadi. 8 tambah 3, 11. Maka bahagian lelaki 2/11, bahagian perempuan 1/11. Ini mudah formula untuk nak tahu bagaimana nisbah lelaki 2 bahagian dengan perempuan 1 bahagian. Ada banyak mana pun adik-beradik, kalau kita tahu formula, mudah untuk kira. Contoh 2 lelaki 2 perempuan, yang lelaki kalikan dengan 2, 2 kali 2 4, tambah 2 perempuan 6, lelaki 2/6, perempuan 1/6. Begitu kaedah pengiraan bagi nisbah 2 lelaki 1 perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu supaya kamu tidak sesat, dan Allah Ta'ala maha mengetahui segala sesuatu. Surah An-Nisa ayat yang ke-176.
Sebab penurunan ayat ini adalah riwayat Imam An-Nasai daripada Sayyidina Jabir. Dia berkata, ketika aku sedang sakit, Rasulullah SAW datang bertemu dengan aku. Maka aku berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku ingin berwasiat memberikan 1/3 daripada hartaku kepada adik-beradik perempuanku." Okay. Kisah ini sebelum turunnya ayat tentang faraid, tentang kalalah tadi. Ini sebab turun ayat ini. Kerana satu kisah ketika seorang sahabat bernama Jabir dalam keadaan sakit, ketika itu Nabi SAW datang menziarahi beliau. Kemudian beliau bertanya kepada Nabi SAW, "Aku ingin berwasiat memberikan 1/3 daripada hartaku kepada adik-beradik perempuanku." Maka Nabi SAW menjawab, "Baik." Kemudian aku berkata lagi, "Aku ingin berikan setengahnya." Baginda Nabi SAW membalas baik dengan tanda setuju, boleh. Boleh nak bagi 1/3, boleh nak bagi 1/2, boleh. Kemudian Rasulullah SAW keluar, dan tiada lama kemudian baginda masuk semula lagi ke rumah Jabir seraya bersabda, "Aku merasakan kamu tidak akan mati kerana penyakitmu ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan ayat yang menjelaskan pembahagian warisan bagi adik-beradik perempuan, iaitu sebanyak 2/3. Kenapa Nabi SAW bila kita baca seolah-olah macam kelakar? Aku merasakan kamu tidak akan mati kerana penyakitmu ini. Kerana turun ayat ini sebelum Jabir mati. Bermakna apa yang dikatakan Nabi pada awal-awal tadi dinasahkan. Dinasahkan dan dipakai daripada ayat kalalah ini, iaitu bagi saudara perempuan Jabir tadi, kalau Jabir dah meninggal dunia, dia ada hak, tak perlu wasiat lagi dah ada bahagian faraid dia. Apa dia? 2/3, kerana ada 2 orang atau lebih. Jadi kalaulah misal katalah, ini secara logik akal, kalau misal kata meninggal Jabir sebelum turun ayat, maka pembahagian tadi mengikut apa yang dipersetujui oleh Nabi SAW. Maka sebelum Jabir meninggal dunia, Nabi mengingatkan bahawasanya telah turun ayat berkaitan tentang kalalah, iaitu bahagian adik-beradik perempuan Jabir tadi sebanyak 2/3. Kerana kembali kepada ayat yang kita bacakan tadi tentang kalalah saudara perempuan seibu sebapa atau sebapa. Sumber hadis yang kedua, muka surat 35, daripada hadis Nabi SAW. Kita yakin apa yang dikatakan Nabi SAW adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh kerana itu, dalil daripada hadis Nabi juga merupakan nas, dalil nakli, yang mana wajib untuk kita gunakan sebagai sumber dalil. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak berkata-kata Nabi SAW melainkan hanya dalil wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah di antara hadis-hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan hukum faraid. Yang pertama, an Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhiqul faraida bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakarin, muttafaqun alaih. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikan bahagian warisan yang ditentukan kepada pemiliknya, yakni ahli fardu. Adapun bakinya, maka bagi waris lelaki yang paling dekat nasabnya. Ayat ini ayat yang umum. Hadis ini hadis yang umum. Nabi perintahkan kepada kita, yang mana dalil ini digunakan sepanjang zaman sehingga hari kiamat, termasuk kita umat yang mutaakhirin, umat akhir zaman, masih lagi kita guna pakai daripada hadis, daripada Al-Quran sehingga kiamat. Jadi berikan perintah Nabi, berikan harta pusaka tadi kepada ahlinya, iaitu ahli fardu. Siapa dia ahli fardu?
yang Allah dah tetapkan bahagian dia. Contoh, suami dapat berapa? 1/2, 1/4. Isteri dapat berapa? 1/4, 1/8. Ayah dapat berapa? 1/6. Ibu dapat berapa? 1/3, 1/6. Ini yang dikatakan ahli fardu. Ahli yang Allah dah tetapkan, Allah dah tentukan bahagian-bahagiannya berapa sekian. Kemudian kata Nabi SAW, adapun baginya, maka bagi waris lelaki yang paling dekat nasabnya, yakni yang bermaksud sebagai asabah, bagi. Ini kaedah untuk pembahagian harta pusaka. Tak boleh waris lelaki yang berhak mendapat asabah ambil dahulu harta pusaka, tak boleh. Dia kena tunggu ahli fardu dapat dahulu. Maksud dapatnya apa? Tentukan dahulu berapa bahagian ahli fardu, ada baki, barulah dia boleh ambil, barulah dia tahu berapa bahagian bagi yang ahli asabah, yang baki tadi. Ini tata cara, turutan, nak mengira, nak menentukan. Memang semua dapat, tetapi dahulukan yang ahli fardu terlebih dahulu. Begitu juga dalam turutan faraid dengan urusan-urusan sebelum faraid. Kena dahulukan dahulu urusan-urusan sebelum faraid, iaitu apa dia? Pengurusan jenazah si mati, mandi, solat, kafan, ke bumi, semua pakai duit. Kullu bifulus. Semua sekarang tak ada yang percuma. Dari mana kos? Daripada harta si mati. Ambil tanpa persetujuan ahli waris, kerana ini kewajipan. Waris wajib mengambil harta si mati. Ini kalau misal kata dia tak ada masuk mana-mana khairat kematian dan sebagainya lah. Kalau misal kata dia tak masuk, dia bukan ahli, sekarang kita dah ada badan khairat kematian, kita carum sekian, jumlah sekian, tempoh sekian. Bila kita meninggal dunia, pihak khairat akan menanggung keseluruhan. Yang tu lain cerita. Ini misal kata dia tak ada sebagai ahli, maka duit daripada mana? Daripada harta si mati. Ambil terus, kerana urusan jenazah perlu disegerakan, maka ambil dahulu harta si mati sebelum faraid. Kemudian selesai daripada urusan jenazah, hutang si mati kena dahulukan sebelum faraid. Hutang dengan Allah, hutang dengan manusia. Kemudian wasiat si mati. Kalau si mati ada wasiat, lunaskan wasiatnya. Ada syarat-syaratnya. Nanti kita akan masuk tentang bab wasiat. Apa syarat-syarat yang wajib waris untuk melunaskan, untuk melaksanakan wasiat yang dibuat oleh si mati. Kalau tak kena syarat, tak wajib untuk waris laksanakan. Kalau berlanggar dengan syariat, bahkan jatuh hukum haram kepada waris untuk melaksanakan wasiat tersebut. Nanti kita akan masuk dalam bab wasiat lebih terperinci. Lepas wasiat, kalau ada, barulah faraid. Begitu juga dalam pembagian faraid, ada yang lebih utama. Apa dia? Ahli fardu terlebih dahulu. Tentukan ahli fardu terlebih dahulu berapa, barulah bakinya kepada anak lelaki atau saudara lelaki yang terdekat, yang dapat asabah. Hadis yang kedua, an Usamah bin Zaid anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yarithul muslimul kafira wa la yarithul kafirul muslima, muttafaqun alaih. Daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang Islam tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang Islam. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini jelas menunjukkan bahawasanya tidak boleh orang Islam mewarisi harta orang yang bukan Islam. Begitu juga sebaliknya. Bagaimana contoh keadaan? Misal kata contoh, keluarga ini asalnya daripada keluarga yang bukan Islam. Sama ada ayah atau anaknya mu'allaf, memeluk agama Islam. Maka kalau misal kata anak yang Islam, ayahnya masih lagi bukan Islam, anak meninggal dunia, maka harta itu tidak boleh diwarisi oleh ayah yang bukan Islam. Begitu juga sebaliknya.
ayah ni tadi bukan Islam, ada harta, meninggal dunia, maka yang anak Islam ini tidak boleh mewarisi harta ayahnya yang bukan Islam. Sama juga keadaan dalam bab wasiat. Wasiat, hukum wasiat pada asalnya boleh secara umum dan ada syarat-syarat yang ketat kalau kita nak mewasiatkan kepada orang yang bukan Islam. Seperti contoh yang dibenarkan. Dia ada adik-beradik yang masih belum Islam. Dia Islam. Dan dia mewasiatkan sedikit hartanya yang tidak lebih daripada 1/3 untuk saudaranya yang bukan Islam dengan tujuan supaya mudah-mudahan apa yang dia wasiatkan ini dapat melembutkan hati saudaranya yang bukan Islam tadi untuk memeluk Islam, supaya dia melihat, oh begini keindahan Islam. Ini sahaja yang dibenarkan. Adapun tujuan-tujuan saja-saja bagi tak boleh. Hanya kepada orang Islam sahaja wasiat. Nanti kita akan masuk dalam bab wasiat lebih terperinci. Hadis yang ketiga, muka surat yang ke-36. An Ibnu Buraidah an abihi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ja'ala lil jaddati sudus idza lam yakun dunaha ummun. Rawah Abu Daud wan Nasa'i. Daripada Abdullah bin Buraidah, daripada ayahnya radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada nenek 1/6 daripada si mati, tidak mempunyai ibu. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i. Hadis ini menunjukkan bahawasanya nenek juga termasuk dalam ahli waris dan berhak mendapat 1/6. Tetapi ada syarat. Apa syaratnya? Tiada ibu si mati, barulah nenek dapat harta. Ini si mati. Atas si mati ada ayah, ada ibu. Atas ayah, atas ibu, ada ibunya lagi. Bermakna nenek kepada si mati. Nenek si mati ini dapat harta 1/6 dengan syarat tak ada ibu. Kalau misal kata ada ibu si mati, nenek tadi akan jadi mahjubah, terhalang, tak dapat langsung. Dan nenek ini special. Nenek ini hanya boleh dapat kepada dua-dua nenek. Nenek daripada ibu, nenek daripada ayah. Kalaulah dua-dua ini ada dan ibu si mati tak ada, cukup syarat tak dapat? Cukup dapat berapa? 1/6. Maka kongsi berdua tadi dapat 1/12 masing-masing. Sebab 1/6 kongsi 2. Jadi 1/12 setiap seorang nenek. Tetapi atuk tak. Atuk hanya seorang sahaja yang dapat. Siapa dia? Abul ab. Bapa kepada bapa. Bapa kepada ibu tak termasuk dalam ahli waris. Nenek ni special sikit. Hanya dapat, dua-dua dapat, tetapi kalau ayah hanya yang sebelah ayah saja. Pun sama syaratnya, kena ayah tak ada. Kalau ayah si mati ada, maka datuk tak dapat, mahjub, terhalang dengan sebab ada ayah si mati. Sama juga keadaan cucu yang ke bawah. Si mati, bawahnya ada anak, ada cucu, ada cicit. Kalau misal kata ada anak, cucu tak dapat, cucu terhalang dengan sebab adanya anak, lapisan yang terdekat dengan si mati. Hadis yang keempat, an Jabir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza istahalla al-mauludu waritha. Daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila bayi yang baru dilahirkan menangis, yakni mempunyai tanda bernyawa, maka dia berhak mendapat pusaka. Hadis riwayat Abu Daud. Ini juga dalil menunjukkan bahawasanya antara syarat untuk mewarisi harta pusaka
adalah hidupnya penerima pusaka ketika mana? Ketika pemilik harta mati. Hidupnya waris ketika pemilik harta mati. Itu syarat. Kalau misal kata pemilik harta meninggal dunia, ketika itu yang mewarisi belum ada, maka tak layak. Tapi ada khilaf, nanti kita akan masuk. Khilaf pandangan ulama dalam bab kandungan dalam anak dalam kandungan, janin dalam kandungan. Itu nanti kita akan bincangkan kemudian, ada babnya. Tetapi secara umumnya nak katakan orang yang mewarisi harta kena hidup semasa pemilik harta meninggal dunia. Saya bagi gambaran. Dalam satu kereta ada ayah, ada anak. Bawa na'udzubillah, aksiden, dua-dua meninggal dunia. Jadi kita nak tahu siapa yang mati dulu. Bagaimana? Melihat pada sijil kematian yang mana doktor akan sahkan berapa jam waktu meninggal dunia ayah, berapa jam waktu meninggal dunia anak. Kalau misal kata ayah meninggal dunia jam 8 pagi, anak meninggal dunia 8:05 pagi. Siapa yang meninggal dulu? Ayah. Jadi bila ayah meninggal dunia dahulu, anak tadi berhak mendapat harta pusaka ayah. Kalau misal kata ayah meninggal dunia dulu tadi 5 minit awal, maka harta daripada anak ini tadi bahagian ayah tak dapat. Ustaz, orang tu dah mati dah, tak perlu harta. Tak, bukan itu soalnya. Soalnya adalah hak daripada orang ini, siapa yang ada hak, ada hartanya, kerana daripada harta orang yang mati ini tadi ada waris-warisnya lagi. Faham tak maksud saya? Kenapa pentingnya nak tahu siapa yang mati dulu? Kerana walaupun orang tu dah mati, tetapi dia berhak mewarisi harta saudaranya yang meninggal dunia lebih awal daripada dia, supaya waris-waris yang mati ini tadi ada bahagian daripada harta milik dia. Sama ada milik dia yang dia usahakan, termasuk juga harta yang dia dapat daripada harta yang diwarisi daripada orang yang meninggal dunia lebih awal daripada dia. Jelas? Faham maksud saya? Okey. Itu antara syarat baru boleh mewarisi harta. Jadi dalam keadaan tadi ayah meninggal dunia dahulu 5 minit awal daripada anak, maka anak mewarisi harta, yang mana harta anak ni tadi akan diwarisi oleh anak-anaknya, isterinya, termasuk harta yang dia patut dapat daripada harta arwah ayahnya yang meninggal dunia 5 minit awal daripada dia. Hadis yang ke-5, muka surat 37. Wa an Amru bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa lil qatil minal mirathi syai'un. Daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tiada bagi seseorang pembunuh itu sesuatu daripada harta pusaka. Hadis riwayat An-Nasa'i. Hadis ini merupakan dalil yang kuat untuk menghukumkan pembunuh termasuk dalam golongan yang terhalang mewarisi harta pusaka. Nanti kita akan masuk 3 sebab kenapa seseorang terhalang daripada mewarisi harta pusaka. Salah satunya adalah kerana pembunuhan. Bila kata pembunuhan, termasuk juga pembunuhan yang tidak sengaja. Dalam bab faraid ini, nak menentukan siapa yang layak dapat, siapa yang berhak dapat, cukup ketat. Misal kata pembunuhan itu tak sengaja, juga termasuk dalam kes pembunuhan yang mana waris tak boleh mewarisi harta pusaka ayahnya ataupun ibunya. Apa contoh pembunuhan tak sengaja? Depan rumah tengah buat renovate, contoh digalinya lubang dekat depan pintu, ayah datang tak bagi tahu, termasuk dalam lubang tercucuk besi, na'udzubillah, meninggal dunia, juga termasuk dalam kes pembunuhan. Anak ini tadi tak boleh mewarisi harta ayahnya walaupun tak sengaja.
Sebab tu penting, beratnya dalam bab mengambil harta, mewarisi harta sampai ke tahap macam tu, ulama nak menentukan bahawasanya apa harta yang kita dapat ini biar betul-betul halal, biar betul-betul bersih, biar betul-betul mengikut apa yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang keenam, wa an Imran bin Al-Husain radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala inna ibna ibni mata fama li min mirathihi faqala lakas sudus falamma walla da'ahu faqala lakas sudus akhar falamma walla da'ahu faqala inna sudusa al-akhira tu'matun. Daripada Imran bin Al-Husain radhiyallahu anhu, dia berkata, seseorang lelaki telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia berkata, cucu aku telah meninggal dunia, adakah aku mendapat harta pusaka? Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab bahawa kamu mendapat 1/6. Maka tatkala dia pulang, Nabi memanggilnya, maka baginda bersabda, bagimu 1/6 yang lain. Maka tatkala dia berpaling, Nabi memanggilnya lagi, maka sabda baginda bahawasanya 1/6 yang lain itu lebih atas yang ditakdirkan, yakni difardukan. Maksudnya atuk ini tadi boleh tak mendapatkan 1/6? Boleh, dengan syarat tiada ayah kepada si mati. Datuk ni siapa? Abul ab, bapa kepada bapa, bukan abul Abul kalau kita Melayu panggil atuk juga. Kita dalam bahasa Melayu atuk tak kira atuk belah mak, atuk belah ibu, kita panggil atuk. Tetapi istilah bahasa Arab lebih terperinci. Abul ab, abul maknanya bapa daripada ibu, bapa daripada bapa. Yang datuk ini rujuk kepada bapa kepada bapa, bukan bapa kepada ibu. Begitu juga dalam istilah bahasa Arab ibnu ibn. Ibnu ibn maknanya anak lelaki daripada anak perempuan. Cuculah. Kalau kita cucu ni semua kita panggil cucu. Anak daripada anak perempuan kita pun kita panggil cucu. Tetapi dalam kaedah faraid, anak daripada anak perempuan tak termasuk dalam ahli waris. Hanya anak daripada anak lelaki sahaja. Sebab tu istilahnya ibnu ibn, bintu ibn, anak lelaki daripada anak lelaki, cuculah. Anak perempuan daripada anak lelaki, cucu kita, cucu perempuan daripada anak lelaki. Kat situ jelas menunjukkan siapa yang termasuk dalam ahli waris. Kalau kita cuculah. Begitu juga sepupu. Ibnu Ammun. Ibnu Ammun kalau dalam bahasa Arab anak kepada pakcik sebelah bapa kita. Kita ada bapa kita ada adik lelaki contoh. Pakcik kita lah. Dia ada anak, sepupu kita. Yang ni ahli waris. Tetapi kalau kita ada makcik, dia ada anak, kita panggil pun sepupu juga. Tetapi itu bukan ahli waris. Anak saudara hanya ibnu ammun sahaja yang termasuk dalam ahli waris, iaitu anak daripada pakcik sebelah bapa kita. Sebelah mak pun pakcik juga, tapi tak termasuk, hanya sebelah bapa sahaja. Jadi kita akan masuk lebih terperinci tentang ashabul furud, ahli waris. Hadis yang ketujuh. An Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu annahu su'ila 'an ibnatin wa banati ibn wa banati ibnin wa ukhtin faqala lil ibnatin nisfu wa li ukhtin nisfu wa tibni mas'udin fasayutabi'uni fasu'ila bani mas'udin wa ukhbira biqawli Abi Musa faqala
laqad dhalaltu idzan wa ma ana minal muhtadin aqdi fiha bima qadan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lil ibnatin nisfu wa li ibnatil ibni sudus takmilatas sulusaini wa ma baqiya fali ukhtin. Fa ukhbira Abu Musa biqauli ibnu Mas'udin faqala la tas'aluni ma dama hadzal habru fikum. Daripada Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahawa dia ditanya tentang hak pusaka untuk anak perempuan, cucu perempuan daripada anak lelaki dan saudara perempuan, maka dia menjawab, bagi anak perempuan 1/2 dan bagi saudara perempuan 1/2. Abi Musa berkata, bertanyalah kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, nescaya jawapan dia sama dengan jawapanku. Maka ditanya pula Ibnu Mas'ud tentang masalah tersebut beserta jawapan Abi Musa sebelum ini. Maka Ibnu Mas'ud menjawab, jika jawapannya begitu, sesungguhnya aku dalam keadaan sesat, yakni salah, dan aku tidak tergolong daripada orang-orang yang diberikan petunjuk. Maka keputusan aku terhadap masalah ini adalah seperti mana yang telah diputuskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu bagi anak perempuan 1/2, bagi cucu perempuan daripada anak lelaki 1/6 sebagai pelengkap kepada 2/3 dan bakinya untuk saudara perempuan. Kemudian dimaklumkan kepada Abi Musa tentang keputusan Ibnu Mas'ud. Lalu dia, yakni Abi Musa berkata, jangan kamu bertanya kepada aku selagi ada sahabat ini, merujuk kepada Ibnu Mas'ud di kalangan kamu. Maknanya apa? Abi Musa salah dalam menentukan. Seorang ini bertanya kepada Abi Musa, bagaimana keadaan harta pusaka kepada seorang anak lelaki, seorang anak perempuan, seorang cucu perempuan dan seorang saudara perempuan. Kemudian Abi Musa menjawab, bagi anak perempuan 1/2 dan juga saudara perempuan 1/2. Maka cukuplah, tak ada baki lagi dah, setengah dengan setengah. Jadi cucu perempuan tak dapat. Kemudian Abi Musa kata, pergilah bertanya dengan Ibnu Mas'ud, kerana Ibnu Mas'ud ini lebih dikenali orang yang lebih faham tentang faraid pada ketika itu. Maka sahabat ini bertanya dengan Ibnu Mas'ud. Dan apa kata Ibnu Mas'ud? Jika jawapan begitu, sesungguhnya aku dalam keadaan sesat, katanya. Maknanya kalaulah itu daripada jawapan Abi Musa, maka aku ini dalam keadaan sesat dan aku tidak tergolong daripada orang-orang yang diberikan petunjuk. Sampai tahap macam tu. Dia nak merendah diri, tawaduk. Ini sikap para sahabat, tawaduk. Maka keputusan aku berbeza, kata Ibnu Mas'ud. Keputusan aku terhadap masalah ini adalah seperti mana yang telah diputuskan oleh baginda Nabi SAW, iaitu anak perempuan 1/2, kemudian cucu perempuan 1/6, dan bakinya adalah kepada saudara perempuan. Jadi bila Abi Musa dimaklumkan oleh orang ini tentang jawapan Ibnu Mas'ud, lalu Abi Musa berkata, jangan kamu bertanya kepada aku lagi tentang masalah faraid selagi mana sahabat ini masih ada. Maknanya guna pakai jawapan daripada Ibnu Mas'ud kerana itu lebih tepat daripada pandangan Abi Musa. Kita lihat bagaimana pembahagian. Anak perempuan seorang 1/2, cucu 1/6, maka lebihnya dapat kepada saudara perempuan. Kenapa di sini dikatakan dimension sebagai pelengkap kepada 2/3? Kerana apabila dua orang saudara perempuan berkumpul atau lebih, semuanya perempuan, maka dia hanya mendapat 2/3 maksimum. Jadi dekat sini waris si mati di kalangan furuk, bukan asal atas, furuk ni bawah. Anak perempuan seorang
dan cucu perempuan daripada anak lelaki seorang. Itu sahaja yang ada. Dan seorang adik-beradik perempuan. Di kalangan furu' yang di bawah hanya ada 2 orang, maka berhak mendapat 2/3 maksimum. 2/3 maksimum. Berapa? Kalau dinisbahkan dengan 6 pembawahnya, iaitu 4/6. 2/3 bersamaan dengan 4/6. Faham tak? Setakat sini faham tak? 2/3 bersamaan dengan 4/6. Kita ada kek, bahagi dengan 6 bahagian. 4/6. Boleh nampak gambaran? Mana lagi banyak lah. Sikit lagi ni 2/6. Sama tak dengan 2/3? Samalah. Cuma 2/3 ni dah dikecilkan. Tetapi kalau dikalikan dengan 2 akan jadi 4/6. Jadi maksimum apabila 2 orang perempuan berkumpul dapat 2/3. Bermakna 4/6. Bila anak perempuan tadi dapat 1/2. Berapa 1/2 daripada 6? 3/6. 1/2 sama tak dengan 3/6? Sama. Cuma kalikan dengan 3 je lah. 1 kali dengan 3, 3. 2 kali dengan 3, 6. Jadi 3/6. 3/6 lengkapnya 2/3 tadi berapa? 4/6. Maka ada baki lagi 1/6 untuk mencukupkan 4/6. Sebab itu cucu tadi dapat 1/6. Jelas tak? 1/6 sebab anak tadi dapat 3/6. 3/6 tambah 1/6 dapat 4/6. Bila dikecilkan 2/3. Sebab itu dikatakan pelengkap kepada 2/3. Anak perempuan dapat 1/2. Cucu perempuan daripada anak lelaki dapat 1/6. Kalau ditambahkan 4/6 bersamaan dengan 2/3. Ada baki tak? Ada 1/3. Siapa yang dapat? Adik-beradik perempuan si mati akan dapat 1/3. Jelas tak? Tak jelas, buat jelas je lah ya. Nanti kalau ada whiteboard kita mudah nak buat kira-kira. Tapi tu nanti ada contoh pengiraan. Muka surat keberapa ni? Pengiraan faraid 173. Nanti kita akan masuk dalam bab pengiraan ini secara gambaran awal sahaja. Berdasarkan daripada hadis Nabi SAW. Nak kata pelengkap kepada 2/3 tadi. Kenapa cucu dapat 1/6? Sebab anak tadi dapat 3/6. 3/6 tambah dengan 1/6, 4/6 bersamaan 2/3. Maka bakinya 1/3 akan dapat kepada saudara perempuan. Hadis yang ke-8. An Jabir qala ja'at imra'atu Sa'di bin Ar-Rabi' ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah hatani ibnata Sa'di bin Rabi' qutila abuhuma ma'aka fi yaumi Uhudin syahidan wa inna ammahuma akhadha malahuma falam yada' lahuma malan wala tunkihani illa walahuma malun faqala yaqdillahu fi zalik fanazalat ayatul miras fa arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ammihima faqala u'tib natai Sa'din as-sulusaini wa ummuhuma sumuna wa ma baqiya fahuwa lakam. Daripada Sayyidina Jabir bahawa isteri Sa'ad bin Ar-Rabi' telah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menceritakan ini siapa? Sayyidina Jabir. Dia cerita apa? Isteri kepada Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' ni siapa? Sahabat Nabi yang wafat dalam peperangan Uhud bersama dengan Nabi. Wafat Sa'ad bin Rabi'. Maka isteri Sa'ad bin Rabi' datang bertemu dengan Nabi. Dia berkata, ya Rasulullah, 2 orang anak perempuan ini adalah anak Sa'ad bin Rabi'. Merujuk kepada anak dia bersama dengan Sa'ad bin Rabi'. Ada 2 orang sahaja, dua-duanya perempuan.
Bapa mereka iaitu Sa'ad bin Rabi' telah mati syahid ketika bersamamu semasa peperangan Uhud. Maka bapa saudara kedua anak ini telah mengambil harta pusaka mereka tanpa meninggalkan apa-apa harta untuk mereka. Siapa dia bapa saudara ini? Adik-beradik kepada Sa'ad bin Rabi'. Ini cara dulu pembahagian pusaka, yang mana perempuan tak dapat langsung. Bila berlaku kematian, saudara lelaki kepada si mati akan mewarisi keseluruhan hartanya. Ini cara dulu sebelum datangnya Islam. Maka datang Islam memuliakan wanita, menaikkan martabat wanita, ada haknya dalam pewarisan. Itu pun perempuan masih merungut lagi dapat sikit. Kalau lihat pada sejarahnya, satu sen pun perempuan tak dapat. Tetapi datang Islam menaikkan, memuliakan wanita, ada bahagiannya, walaupun lizzakari mithlu hazil unsayan, nisbahnya satu daripada lelaki dua bahagian. Ada juga. Ini adilnya Islam. Bila kata adilnya apa dia? Adil. Lawannya zalim. Adil ni kalau saya kata bermaksud sama rata, betul ke salah? Salah. Sama rata ni, anak pertama, anak kedua sama rata, duit belanja RM10, RM10 juga. Itu sama rata. Adakah itu yang dikatakan adil? Apa makna adil? Ta'rif adil. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Zalim lawannya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Saya bagi contoh gambaran. Saya ada anak yang sekolah menengah, contoh. Anak saya yang sulung baru darjah 6. Ini contoh. Ini pun baru ambil peperiksaan PSRA petang tadi, alhamdulillah mumtaz. Hari ini keluarkan keputusan PSRA. Contoh, saya ada anak yang sekolah menengah. Saya bagi belanja RM10 sehari. Yang sekolah rendah saya bagi RM5 sehari. Sebab apa? Sebab yang sekolah menengah mungkin harga makanan di kantin lebih mahal. Satu pinggan mungkin RM3, air RM2, RM5, tambang bas lagi atau duit minyak motor lagi RM10 cukup untuk dia. Yang sekolah rendah diambil, dihantar, tak ada kos pengangkutan, dan makanan di kantin mungkin lebih murah, satu pinggan RM2 contoh. Ada air, bila kita kira-kira okey, RM5 cukup yang sekolah rendah. Yang sekolah menengah tak cukup RM5, kena RM10. Saya bagi yang menengah RM10, yang rendah RM5. Adil tak saya? Adil. Sebab meletakkan sesuatu pada tempatnya, bukan maksud sama rata. Ini maksudnya yang kenapa perempuan dapat sedikit. Hikmah bukan sebab. Sebab ini tujuan, tetapi hikmah ni di sebalik ketentuan Allah, kenapa perempuan dapat sedikit? Kerana perempuan tak ditanggungjawabkan tentang nafkah. Bukan kerja perempuan, bukan tanggungjawab perempuan untuk mencari nafkah, untuk menafkahi keluarga, tetapi kaum lelaki. Sama ada dia abaikan isteri anak-anak, itu perkara kedua, tetapi tanggungjawab Allah dah taklifkan di bahu orang lelaki ini untuk menyara, menafkahi isteri dan anak-anak dia. Akhirat nanti, kalau dunia dia boleh abaikan, boleh lepas, akhirat tak lepas. Tetapi dari sudut taklifnya, lelaki ini lebih besar tanggungjawab. Kerana itulah Allah takdirkan, Allah tentukan kenapa lelaki lebih banyak daripada perempuan. Dalam masa yang sama, Allah menaikkan martabat perempuan. Allah muliakan perempuan, ada bahagian mereka dalam harta warisan. Kemudian bapa saudara kedua anak ini telah mengambil harta pusaka mereka tanpa meninggalkan apa-apa harta untuk mereka. Sedangkan mereka tidak dapat berkahwin melainkan mereka memerlukan harta, kos untuk kahwin. Mungkin menggunakan modal, menggunakan duit untuk belanja majlis arusah dan sebagainya. Maka dia berkata, kalau aku tak ada harta daripada Sa'ad bin Rabi' ini, aku tak dapat nak kahwinkan anak-anak ini. Sebab tak ada harta, semuanya diambil oleh saudara Sa'ad bin Rabi', adik-beradik lelakinya. Maka Rasulullah SAW menjawab, Allah akan menentukan hukum pada perkara itu. Maka turunlah
ayat pewarisan, ayat yang ke-11 surah An-Nisa. Kemudian Rasulullah SAW, apa dia ayat yang ke-11 surah An-Nisa? Lihat muka surat 30. Lihat muka surat 30 surah An-Nisa ayat yang ke-11. Ini sebab turun ayat. Peristiwa ini berlaku, jumpa perempuan ini, isteri Sa'ad bin Rabi' ini bertanya kepada Nabi, mengadu, kemudian turun ayat yang ke-11 ini. Apa dia? Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazil unsayain ilal akhir ayat. Sehingga akhir ayat ayat yang ke-11 daripada surah An-Nisa. Kemudian kita sambung muka surat 40. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada bapa saudara mereka, berikan kepada kedua anak Sa'ad sebanyak 2/3. Sebab apa? Sebab Sa'ad bin Rabi' ada 2 orang anak perempuan. Kaedahnya kalau ada 2 atau lebih, maka dia akan dapat 2/3. Kalau ada seorang, 1/2. Dapat 2/3 kerana anaknya ada 2 orang. Kemudian ibu mereka 1/8. Ibu kepada anak-anak tadi, siapa dia? Isteri kepada Sa'ad bin Rabi' dapat 1/8. Kenapa 1/8? Ya, muka surat 30 tadi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala bagi perempuan? Muka surat 32. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Ini bagi suami. Lihat keadaan yang bagi perempuan pula. Walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Fa in kana lakum waladun, sekiranya suami-suami kamu itu ada anak, falahunna sumunu, bagi isteri-isteri ini 1/8 mimma taraktum. Sebab itu dalam hadis ini ibu mereka dapat 1/8 kerana Sa'ad bin Rabi' ada anak, maka dapat 1/8. Bakinya di sini 5/24. Kalau tuan-tuan puan-puan kira 2/3 1/8, 3 kali dengan 8 24. Maka pembawahnya 24. 2 kali dengan 8 16. 16 dapat dekat 2 orang anak Sa'ad bin Rabi'. Kemudian 3/24 dapat kepada isteri Sa'ad bin Rabi'. 3/4 kali tambah dengan 3 tambah dengan 16 berapa? 19. 24 tolak 19. 24 tolak 19. 5/20 lah bakinya. Itu cara kaedah kiranya. Nanti kita kalau ada whiteboard nanti mudah nampak gambaran. Sebab kalau dekat sini kita nampak pecahan yang kecil. Tetapi kalau kita nak bagi pembawah sama, okey. Ini kalau saat ni ada anak lelaki yang pakcik dia tu dah dapat. Betul. Kalau Sa'ad bin Rabi' ditakdirkan ada anak lelaki dan anak perempuan, maka isterinya akan dapat 1/8 juga sebab Sa'ad ada anak. Dan anak-anak Sa'ad bin Rabi' akan dapat baki keseluruhannya dengan nisbah lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Adik-beradik Sa'ad bin Rabi' dapat tak? Tak dapat. Kerana dia bukan golongan asabah. Yang jadi asabah siapa? Anak lelaki tadi. Anak perempuan dapat asabah tak? Dapat bi ghairi. Dengan ma'al ghairi, iaitu bersama dengan anak lelaki. Asalnya perempuan tak dapat asabah. Dia dapat 1/2, 2/3 kalau dia seorang, kalau dia 2 orang atau lebih, semua perempuan. Tetapi kalau dia bersama dengan lelaki, dia akan dapat asabah ma'al ghairi, bersama dengan yang lain, iaitu adik-beradiknya yang lelaki. Dengan nisbah 2 lelaki, 1 perempuan. Jadi pembahagian di sini penulis bagi 5/24 ini supaya kita kira. Kalau ikutkan tak payah pun tak apa. 5/24 ni kita baca terus ya, lebih mudah faham. 2/3 anak-anak, kemudian 1/8 isteri. Bakinya dapatlah dekat saudara Sa'ad bin Rabi'. Tapi dia letak kat sini 5/24. Jadi kenalah kita kira. Macam mana boleh dapat 5/24? Ambil pembawah 24, 2/3 nak jadi pembawah 24, kalikan dengan 8. 2 kali 8, 16. 16/24. Yang 1/8 kalikan dengan 3. 3/24.
3 tambah 16, 19. 24 tolak 19, 5. Maka bakinya 5/24 dapat kepada saudara lelaki Sa'ad bin Rabi'. Kisah ini merupakan sebab turunnya ayat yang ke-11 surah An-Nisa. Pandangan sahabat. Sesetengah masalah pembahagian harta pusaka tidak diterangkan cara penyelesaiannya di dalam Al-Quran dan hadis. Di antara masalah tersebut ialah masalah al-umariyataini ataupun dalam nama lainnya sebagai al-gharrawain. Ini kita akan jumpa nanti pada muka surat 288. Kita buka sekejap, nak bagi nampak tajuk pun jadilah. Muka surat 288, masalah al-umariyatain. Nanti kita akan masuk lebih terperinci. Ini 4 kes ini masalah yang tak ada sumber daripada Al-Quran dan hadis Nabi, maka di kalangan sahabat menentukan ini nama-namanya. Yang pertama al-umariyatain, yang kedua al-aqdariyah. Muka surat 295 nanti kita akan jumpa. Yang ketiga masalah al-mushtarakah dalam muka surat 292, dan yang keempat masalah datuk bersama saudara, muka surat 272. Kita akan jumpa nanti lebih terperinci. Oleh itu, para sahabat yang mahir tentang ilmu faraid mengeluarkan ijtihad mereka dalam menyelesaikan masalah-masalah ini. Penjelasan lebih lanjut boleh dirujuk mengikut urut tajuk bagi masalah-masalah tersebut di dalam buku ini nanti. Kita akan jumpa 4 tajuk ini nanti pada muka surat 288 sehingga 295 nanti. Rukun-rukun pusaka insya-Allah kita akan sambung pada perjumpaan akan datang. Ada soalan? Muslimat juga boleh tanyakan. Kalau ada yang dah bertulis lagi mudah. Bertulis dekat kertas. Akan datang insya-Allah kita akan masuk dalam bab rukun-rukun pusaka. Rukun, makna rukun ni apa? Dia sebahagian daripada amalan itu. Jika tiada rukun, maka tak sah amalan tersebut. Apa-apa jua ibadat, bila kata rukun mesti kena ada, dan dia sebahagian daripada ibadah tersebut. Kalau tak ada dia, maka ibadah tadi tak sah. Macam solat, ada 13 rukun. Buat 12, satu tak buat, tetap tak sah. Kerana yang rukun satu tadi sebahagian daripada solat. Bila tak ada, maka batal. Begitu juga dalam apa jua hal, apa jua perkara berkait dengan rukun, maka bila kata rukun, ianya sebahagian daripada perkara tersebut. Ada soalan? Tak ada? Rekod ni. Alhamdulillah, kata Nazir. Semua faham, alhamdulillah. Okey. Bulan depan kita teruskan. Insya-Allah. Ya. Ya. Andai kata contohlah ya. Ini satu suami isteri. Suami isteri. Dia Dia ada ada anak. anak. Kemudian dia buat satu surat dalam surat tu kandungan dia. Anak dia ada mungkin ada 4 atau 5. Semua 10% lah anak. Kemudian yang isteri bagilah walaupun 30% ke, itu dalam satu surat. Kemudian disaksikan oleh anak-anak sendiri. Adakah surat sebagai wasiat ataupun tidak? Okey. Pertama kita kena bezakan antara wasiat dan juga hibah. Hibah, wasiat, faraid, 3 perkara yang berbeza. Yang pertama saya sentuh dulu tentang hibah. Hibah maknanya apa? Pemberian semasa hidup dan penyerahannya semasa hidup. Cuma sekarang ini ada hibah takaful kan. Dia buat akad siap-siap dengan firma-firma mana-manalah, firma takaful ke. Itu pun ada ulama kata boleh diterima pakailah. Walaupun penyerahan tu belum lagi semasa hidup, penyerahan selepas mati, tetapi dia dah buat akad siap-siap, dah ada hitam putih semasa hidup, termasuk juga sebagai hibah. Okey, hibah maknanya apa? Pemberian semasa hidup.
Daripada perkataan hubbu, maknanya kasih sayang. Tujuan hibah ini untuk mengeratkan hubungan pemberi kepada penerima. Okey. Dia nak bagi kepada siapa sahaja dengan kadar banyak mana pun boleh, tidak haram. Itu hak kepada pemilik harta. Dia nak bagi kepada orang yang bukan Islam sekalipun boleh. Kerana ini adalah hibah, pemberian semasa hidup, hak dia. Kita ada harta, kita nak bagi dekat orang tepi jalan, kesian. Kita tak tahu dia Muslim ke tak. Walaupun dia bukan Muslim sekalipun, kita nak bagi, boleh. Dapat pahala kerana kita sedekah. Sedekah ni umum. Melainkan kalau perkara-perkara tersebut jelas tujuannya untuk rumah ibadat dia, na'udzubillah, untuk urusan disko, arak dan sebagainya, itu lainlah. Tapi kita nampak dia susah, kita bagi tujuan untuk dia makan, walaupun dia bukan Islam, boleh. Itu hibah. Dan kalau misal kata dah meninggal dunia, harta yang dibagi dalam bentuk hibah tadi tak termasuk dalam harta yang difaraidkan. Nanti kita akan masuk jenis-jenis harta, adakah termasuk dalam harta pusaka ataupun bukan pusaka. Yang kadang ramai orang salah faham, contoh pencin atau sokso, dia masuk dalam pusaka. Sebenarnya tak. Apalagi takaful penama. Hibah penama, maknanya kalau macam kata saya meninggal dunia, saya carum sebulan 100. Isteri saya akan dapat 300,000 kalau saya meninggal dunia. Dia dah jelas siapa penerima. Bila meninggal dunia, harta tadi milik isteri saya, tak termasuk dalam harta pusaka. Nanti kita akan masuk nanti lebih terperinci jenis-jenis harta, sama ada pusaka atau tidak. Nanti saya nak jelaskan. Saya jelaskan satu-satu. Jadi hibah ini tadi, kalau lah misalnya kata diberikan secara hibah, penyerahan semasa hidup, akad semasa hidup, itu dikira hibah. Dan kalau meninggal dunia, itu dah hak milik penerima semasa hidup, dah tak termasuk dalam harta pusaka. Wasiat nampak macam sama. Contoh wasiat, ayang, dia cakap dengan isteri dia, ayang, anak-anak abah, kalau abah dah mati nanti, itu poin bagi wasiat. Akan beri masa hidup, penyerahan selepas mati. Kalau abah dah mati nanti, bagi tak masa hidup? Belum bagi. Kalau dah mati nanti baru kau dapat. Kalau abah dah mati nanti, ini bahagian isteri, ini bahagian anak sulung, anak kedua, anak ketiga, sampai anak yang bongsu. Okey, dia terikat dengan syarat wasiat, yang mana tak boleh diberikan wasiat kepada ahli waris. Batal wasiat tadi dan tak wajib untuk waris melaksanakan wasiat tadi kerana melanggar syarat wasiat. Apa dia syarat wasiat? Walaupun kita belum masuk secara ringkasnya. Syarat wasiat salah satunya tidak melebihi 1/3 daripada harta si mati. Selepas tolak yang wajib, urusan jenazah, hutang, kemudian ada harta. 1/3 itu maksimum. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, bukan kepada ahli waris. Kalau kepada ahli waris, batal wasiat tadi, tak wajib dilaksanakan oleh waris. Nak laksanakan boleh tak? Dengan tujuan rasa macam derhaka pula dengan mak ayah ni kalau tak tunaikan wasiatnya. Contoh biasa kita dengar, kalau ayah dah mak tak ada nanti, harta-harta ni bagi sama rata, tak kira lelaki perempuan. Betul tak? Betul, banyak berlaku. Dari segi hukum, waris anak-anak tak wajib tunaikan kerana melanggar syarat. Hanya boleh wasiat kepada yang bukan ahli waris. Anak-anak ahli waris ke tidak? Ahli waris. Dia akan dapat bahagian dia mengikut faraid nanti. Yang dikatakan ahli waris, dia dapat dalam bahagian dia mengikut faraid. Jadi itu syarat yang kedua. Nak laksanakan juga boleh tak? Boleh dengan kaedah taharus tadi. Taharus yang lepas apa saya kata? Syaratnya di kalangan ahli waris kena akil dan juga baligh. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, semua ahli waris tahu dahulu bahagian masing-masing mengikut faraid. Yang ketiga, kena redha, kena rela hati. Kalau di kalangan 5 orang anak tadi tak setuju bagi sama rata, satu kata aku nak bahagian aku sebab aku laki banyak, yang 4 haram kata yang seorang ni tamak. Tamak maknanya apa? Ambil hak orang lain masuk dalam poket dia.
Yang ni tamak tak? Dan dia nak ambil hak dia yang telah Allah tetapkan. Baki yang 4 tadi, tak apa. Yang 4 ni 2 lelaki, 2 perempuan contoh. Yang lelaki kata tak apa, kami rela bagi sama rata. Dengan syarat, semua di kalangan akil baligh, bukan budak, bukan orang gila. Kemudian tahu dahulu bahagian mengikut faraid. Yang lelaki 2 bahagian daripada perempuan, yang perempuan 1 bahagian. Kemudian rela hati nak bagi. Dik, adiknya perempuan, Kak, ini bahagian aku yang sepatutnya aku dapat banyak, aku bagi ke akak supaya kita dapat sama rata. Boleh dengan 3 syarat tadi. Taharruj. Syaratnya kena tahu dahulu bahagian mengikut faraid. Yang banyak berlaku tak tahu, terus bagi sama rata. Bila bagi sama rata, lepas 5 tahun, lepas 10 tahun, kau dapat berapa dulu? Aku dapat 2 juta. Patutnya lebih. Kau perempuan lelaki. Ya ke? Cuba kira-kira. Oh, dapat 3 juta patutnya. Kenapa dulu bagi sama rata? Ini hikmah kenapa ulama meletakkan syarat kena tahu dahulu bahagian masing-masing mengikut faraid, supaya bila kita tahu berapa bahagian kita tahu berapa kita nak berikan hak kita kepada orang lain. Dan ada timbul perasaan rela, redha, sebab kita tahu berapa jumlah. Yang kebanyakan berlaku tak tahu, terus bagi sama rata. Yang ni tak boleh. Al-Syekh Said Saltut, ahli jawatan kuasa Darul Ifta, mengatakan kalau misal kata pembahagian ini tidak mengikut kiraan faraid dan tidak menepati syarat taharruj, maka wajib bagi dia untuk memulangkan harta yang dia ambil, andai harta yang dia dapat sebelum ini melebihi daripada kadar faraid yang sepatutnya dia dapat. Kena pulang balik. Sebab dah termasuk dalam memakan harta secara batil. Bukan hak dia ambil. Ini bagi orang yang sepatutnya dapat sikit tapi dapat banyak. Okey. Yang ketiga baru faraid. Okey, dalam kes tadi, kalau misal kata dia bagi masa hidup, akad tu akad hibah, maka boleh, tiada masalah. Kalau peristiwa tadi, keadaan tadi lebih bermaksud kepada wasiat, maka tak wajib waris untuk melaksanakan. Kalau nak laksana boleh tak? Kembali kepada taharruj tadi. Itu jawapannya. Jelas ya? Okey. Wallahu a'lam. Okay, ada lagi soalan? Blur semua. Ya. Jika dia berwasiat memberi kepada cucunya, adakah itu termasuk perkara yang tak perlu di... Okey. Cucu tadi lihat keadaan. Adakah cucu tadi termasuk dalam waris ataupun tidak? Kalau ikut 15 lelaki, 10 perempuan, cucu termasuk. Tetapi adakah dia berhak? Sebelum ni saya sentuh banyak kali. Banyak kali saya sebut, kalau berkumpul di kalangan 15 lelaki, 10 perempuan, kesemuanya 25. Tak semua dapat, cuma 5 saja yang dapat. Apa dia? Mak, ayah, pasangan, anak lelaki, anak perempuan. Cucu dapat tak? Tak dapat. Boleh tak terima wasiat? Boleh. Sebab dia bukan ahli waris. Ahli waris yang berhak dapat. Termasuk juga kita beri kepada adik-beradik kita. Kita ada anak lelaki ada, anak perempuan ada. Tetapi adik kita, adik kandung kita susah. Kita wasiatkan tak lebih daripada 1/3. Kalau mati nanti bagi dekat adik ni. Boleh, sah. Sebab adik lelaki tadi bukan ahli waris yang dapat mengikut faraid. Ya, jelas? Tak lebih daripada 1/3. 3 syarat wasiat. Yang pertama, tidak lebih daripada 1/3. Yang kedua, Allahumma shalli, bukan kepada ahli waris. Yang ketiga, bukan untuk perkara maksiat. Kalau diwasiatkan untuk perkara maksiat, contoh, nanti kalau ayah dah tak ada, tanah 1 ekar kat ujung kampung tu, kamu buatkan disko, contoh, maka tak wajib, bahkan haram untuk kita laksanakan. Ataupun wasiat tadi, wasiat yang menyusahkan, juga terbatal. Apa contoh wasiat yang menyusahkan? Ini berlaku dan saya pernah menyelesaikan masalah ini. Satu tempat itu saya pergi, isunya arwah maknya mewasiatkan tanah sekeping bendang yang mana hasil daripada padi tadi digunakan untuk membuat kenduri tahlil arwah bagi maknya. Maka terbatal. Satu lapisan mungkin tak ada masalah.
Tapi tuan-tuan, puan-puan fikirkan kalau misal kata daripada orang ini anak cucu, takkan terlaksana wasiat tadi sebab dah terlalu jauh. Maka wasiat tadi menyukarkan kepada ahli waris, maka terbatal. Termasuk harta tadi dalam harta yang difaraidkan, dah tak termasuk dalam harta yang diwasiatkan. Ya. Macam mana kalau wasiat tu ada anak-anak yang tidak setuju? Anak-anak yang tidak setuju. Anak-anak yang tidak setuju maknanya anak-anak tak faham. Kewajipan kita waris, kita kena tahu apabila pemilik harta, ayah kita atau ibu kita membuat wasiat dan tidak melanggar 3 syarat tadi, wajib kepada ahli waris untuk laksanakan sebelum faraid. Sebab tu antara perkara-perkara yang perlu diutamakan, didahulukan sebelum faraid, yang pertama urusan jenazah, yang kedua hutang, yang ketiga wasiat jika ada. Kalau ada sebelum faraid, wajib waris-waris tunaikan wasiat dahulu jika tak melanggar 3 syarat tadi. Waris tak setuju, dia berdosa. Kalau dia tak bersetuju, dia halang. Contoh, apa bukti tadi hitam putih? Banyak berlaku tak? Banyak. Arwah dah wasiatkan tanah tu untuk surau. Dah dibina surau pun. Cuma status tanah belum diwartakan sebagai tanah wakaf. Arwah belum buat urusan dekat Perbadanan Wakaf Selangor contoh, dekat situ tempat untuk kita nak uruskan, nak wartakan tanah tadi supaya tanah tadi jadi tanah wakaf. Belum sempat buat, tapi dah ada surau. Orang kampung pun dah solat kat situ. Ini berlaku depan mata saya tak nak bagi tahu kat mana. Bila meninggal dunia, anak-anak tadi tuntut tanah dekat tapak surau. Katanya, apa hitam putih? Apa bukti arwah ayah saya wasiatkan tanah ni untuk surau? Nak kata apa kita? Pengurusi surau nganga jelah, nak kata apa? Tak apalah, kalau kau nak tu ambil lah. Tapi kau makan secara harta batil. Anak ni tadi makan harta yang batil. Wasiat ini bukan syarat mesti kena ada hitam putih, tak. Hibah pun bukan syarat. Tetapi sebaiknya zaman sekarang ini kena ada hitam putih. Supaya apa? Supaya waris-waris kita tahu, tak gaduh, tak berkelahi. Kita masih hidup, ya kita nampak anak-anak kita tenang saja. Kita dah tak ada nanti, kita tak tahu macam mana. Banyak berlaku tak? Banyak. Kita lihat kawan-kawan kita masa mak ayah dia ada, okey, adik-beradik ngam. Bila mak ayah dah tak ada, bergaduh, berebut harta. Bukan tak tahu agama, tahu, faham agama. Itu masalahnya. Yang tak faham tu tak apa lagi lah. Mungkin bila kita terangkan, dia boleh terima. Tapi ini dah faham. Tapi bila ada peluang, dituntut. Bila ada peluang, dari sudut undang-undang di Malaysia, undang-undang sivil, kalau dia tuntut, itu hak dia. Sebab dia waris daripada si mati. Sebab harta tadi, tanah tadi belum lagi diwartakan sebagai tanah wakaf. Wallahu a'lam. Ya. Lelaki berempat, perempuan seorang. Okey, lelaki kalikan dengan 2. 4 kali 2 8, tambah perempuan seorang 9. Okey, lelaki 2/9, perempuan 1/9. Okey. Dia tak kisah banyak mana pun, formula dia lelaki kali 2 tambah yang perempuan, jadi bahagian lelaki 2 per berapa yang dapat jawapan tadi. Okey, wallahu alam. Okeylah, saya rasa cukup sekadar itulah. Jam pun dah pukul 9.10. InsyaAllah kita akan sambung pada perjumpaan akan datang. Yang baik itu datang daripada Allah dan kurang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun andai terkasar bahasa, andai penyampaian saya tidak memuaskan hati tuan-tuan dan juga puan-puan. Mungkin cara saya tak senyum ke, tegas sangat ke, saya minta maaf sangat-sangat. Mudah-mudahan perjumpaan kita ini mendapat manfaat. Mudah-mudahan kita termasuk dalam majlis-majlis ilmu yang membicarakan tentang ayat-ayat Al-Quran yang mana mendapat sakinah daripada Allah Subhanahu wa taala dan mendapat naungan rahmat daripada malaikat, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut nama kita di sisi malaikat yang berada di sisinya tentang hamba ini berada di masjid tujuan untuk belajar agama, belajar tentang ayat-ayat Al-Quran dan sebagainya. Wallahu a'lam. Yang baik itu datang daripada Allah, kurang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la yashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.